أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Ketahui olehmu, hei orang yang berkehendak kemenangan, ketahui olehmu, hei orang yang berkehendak kemenangan, yakni dunia dan akhirat. Ketahui apa? Setengah daripada orang yang muhafiz, baca muhafiz, setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memeliharakan bagi sembahyang. Itu tafsirkan makna muhafiz, yakni memelihara, mana orang yang memeliharakan bagi sembahyang dan yang mendirikan dia kan sembahyang. Apa mendiri? Yakni mengerejakan dia kan sembahyang. Tu muhafiz, memeliharakan bagi sembahyang dan yang mendirikan dia kan sembahyang. Apa mendiri? Yakni yang mengerejakan dia kan sembahyang dengan cara yang disuruh oleh syarak. Yang dikerjakan dia, mana yang yang mendirikan dia ke sembahyang, mana yang mengerjakan ikan sembahyang dengan cara yang disuruh oleh syarak. Setengah daripadanya berjamaah dan membetulkan saf dan merapat-rapat akan saf. Itu dia, dan merapat-rapat akan dia akan saf. Tu mana mendirikan sembahyang, yang mengerjakan sembahyang dengan cara yang disuruh oleh syarak. Setengah daripadanya berjamaah dan membetulkan saf dan merapat-rapatkan dia akan saf. Orang yang muhafiz, setengah orang muhafiz, hendaklah ia orang yang muhafiz, hendaklah ia memeliharakan segala syaratnya, syarat sembahyang. Itu setengah muhafiz. Ni setengah pada orang muhafid, yang melahirkan bagi sembahyang dan mendirikan sembahyang. Hendaklah ia orang yang muhafid ni memeliharakan syaratnya, syarat sembahyang. Tu hendaklah ia orang yang muhafiz memeliharakan segala syaratnya, syarat sembahyang. Itu kena jaga segala syarat sembahyang.
Kerana syarat ni apa dalam sembahyang ni sebagai untuk nak mengesahkan sembahyang. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Ni. Isti'nah mula. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Tu dia. Syarat nak sembahyang sana itu ialah ada 9 perkara. Maka tafriq tak apa tu. Maka tafriq. Jadi setengah dari orang muhafid ialah adalah mereka sembahyang syaratnya. Makalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya waktu sembahyang, mengetahui dengan yakin dan dengan zon, dengan kuat sekal. Tu dengan yakin, dengan pegangan putus. Dengan keyakinan dia, dengan yakin dia mesti dia hendak sembahyang mengetahui kamu masuk waktu dengan yakin. Atau dengan zon. Apa dengan zon? Yang dengan kuat sekal. Tu. Maka masa zon ni ialah jika tidak ada matahari. Jika tidak ada matahari, seperti kita lihatkan jam atau ayam berkukuk, atau dengan baca Al-Quran, dengan istihad dia selalunya kalau baca Quran lepas zuhur ni 2 juzuk atau 3 juzuk masuk asar. Itu. Maka dia zon ni yakni pada ketika tidak ada matahari, ketika ghaib, ketika jaum. Ketika gelap hujang, matahari pun tak ada, maka ketika tu kita boleh lihatkan jam atau dengan ayam berkukuk. Ayam kukuk kiak tu. Tu masa dia. Tapi kalaulah waktu masih matahari ada, kita tengok jam sambil tengok matahari. Matahari itu ialah hak yakin. Yakin kita masuk waktu. Adapun jam ni ialah hak zon. Jangan semata-mata tengok jam, tinggalkan matahari. Karena kita tengok matahari masuk waktu ni satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok jam, lihat matahari. Lihat jam, lihat matahari. Oh, dah masuk ni. Tu. Tafriq pada syarat pertama, maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya waktu sembahyang. Tu. Maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya sembahyang. Tiada sah orang sembahyang. Ya ke? Tiada sah sembahyang. Tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui. Bukan tak sah orang. Orang tu gaduh apa orang? Tiada sah sembahyang. Lalu sini tiada sah orang la'alla sawaba, maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya. Tu baru betul. Tu baru betul. Orang sah apa? Maka tiada sah sembahyang, bukan tiada sah orang. Maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya, dan tiada zonnya seorang. Zon pun tak ada juga dia. Dia zon pun kuat sekali pun tak ada. Dia pun tak tahu juga masuk waktu puasa malam. Dan zon pun tak ada pada diri dia. Walaupun waktu tu dah masuk, tapi dia saat itu dia tak tahu bila masuk waktu. Tak sah sembahyang dia. Dengan goyah belakang. Dan jika jatuh di dalam waktu tu sembahyang sekalipun, walaupun dia sembahyang di dalam waktu sekalipun, akan tapi dia sembahyang hal keadaan dia tak tahu kata masuk berah atau belum masuk waktu.
Waktu belum masukkah atau belum masuk? Kalaulah dia tu tak tahu kata waktu masuk, walaupun dia sembahyang dalam waktu sekalipun, sembahyang dia tak sah. Ini penting waktu ni. Waktu sembahyang tu syarat pertama. Satu. Kadang-kadang sembahyang tak sampai waktu, tak masuk waktu. Ada tu tak masuk waktu. Dia kata dah masuk, tak masuk waktu. Dan kedua, berhadap ia seorang akan kiblat. Akan kiblat, yakni akan Kaabah. Yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihad seorang sekalipun, dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh dalam melihatkan kiblat, dalam bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan kiblat, begitu sekalipun, seperti kita duduk dalam bukit atau di suatu tempat yang kita tak tahu, jam pun tak ada dan pulaknya handphone pun tak ada, tak boleh nak tengokkan di mana kiblat, maka itu boleh kita ijtihad, boleh kita ijtihad, kita tengokkan yang mana ke kiblat. Masa kita tengoklah tanda-tandaan dianya daripada bintang matahari, tu boleh kita ijtihad. Begitu sekalipun. Dan walaupun masa kita ijtihad, kita semuanya tak betul, kiblatnya kat ni, kita semuanya kat ni, tak apa, sah juga macam tu. Tapi kena berhadap kiblat daripada awal hingga sampai akhir. Tu syarat kedua, berhadap ia seorang akan kiblat. Daripada awal sembahyang hingga akhir sembahyang. Daripada awal hingga selesai. Apa? Daripada takbir hingga bagi salam. Tu syarat bagi sembahyang fardu. Adapun kalau kita sembahyang di atas kenderaan tu, sembahyang atas kenderaan atau sembahyang atas kapal terbang atau sembahyang dalam musafir, itu dalam kenderaan ni, boleh sembahyang atas kenderaan, maka kita takbir mula-mula saja, lepas tu yang lagi itu ikutlah dia hadap ke mana-mana. Itu sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Adapun sembahyang fardu mesti daripada awal, daripada takbir hingga bagi salam, dada kita mesti hadap ke kiblat. Tak boleh kita nak berpaling pada kiblat tu, tak boleh. Kena hadap kiblat semata-mata. Tu sembahyang atas kereta api lah. Sembahyang atas kereta api. Atas kereta api. Kereta api kalau betul okey, kalau tak betul tak boleh. Kalau tak betul tak boleh. Pasal kadang-kadang dia kona kau tu, kadang-kadang kona kau ni. Tu kereta api. Ni tak boleh kalau macam tu kau. Kalau lepas tu kata, tak payah sembahyang atas kenderaan, kita takbir ya. Lepas tu biarlah yang kita rokok, kita sujud berhadap ke Allah, tak apa. Itu masalah sembahyang sunat tuan, bukan sembahyang fardu. Kalaulah syarat hadap kiblat tak ada, maka kita sembahyang memperhatikan waktu sahaja. Tu syarat yang kedua. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki. Antara pusat dan lutut jika laki-laki, dan sahaya perempuan, hamba perempuan, antara pusat dan lutut. Mana kalau kita faham zahir ke, antara pusat dan lutut, mana pusat kat luar, lutut kat luar, antara. Ni bawah pada pusat, atas pada lutut tu antara. Lutut masuk tak? Lutut tak masuk, antara pusat dan lutut. Ni lutut kata, kita kata lutut, pusat. Kata antara pusat lutut, mana lutut tak masuk, pusat tak masuk, tu antara. Tapi kerana pasal apa kita sembahyang mesti kerutak aurat atas dan pusat. Karena pusat dan lutut itu masuk dalam kaedah mensempurnakan. Kaedah sempurna, sempurna tutup. Tu sempurna tutup. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul illa bihi fahuwa wajibun. Tu masuklah kaedah sufiqah tu. Barang yang tidak sempurna oleh perkara yang wajib, melainkan dengan barang itulah
baru sempurna perkara yang wajib. Fahuwa, maka iaitu ma tu wajibun, wajib juga. Kalau itu hendak sempurnakan tutup aurat, iaitu kita kena tutup pusat dan lutut, maka pusat dan lutut itu pun masuk dalam wajib juga. Bukannya pusat tak masuk dan lutut tak masuk. Nah, kalau turun aurat kat sini dia cakap ni, dengan ibarat dia ni, dia katanya ialah antara pusat dan lutut. Sebut kata antara pusat dan lutut tak masuk. Lepas tu macam mana tu, bagaimanakah pusat mesti kita tutup, lutut mesti kita tutup. Oleh kerana masuk dalam kaedah sempurnakan perkara yang wajib, maka iaitu wajib juga. Oleh itu tutup pusat antara pusat lutut mana keliling lah. Keliling lingkungan dia tu. Bukan pusat saja, belakang bawah, bukan. Keliling daripada depan ke belakang. Ada belakang, depan, belakang. Sama saja. Daripada kita tutup tu sama saja dah, daripada belakang depan. Depan belakang sama, betul. Dengan sebab inilah mesti ketika kita sembahyang ada baju dalam. Ni baju panas dalam, satu baju luar satu lagi. Untuk kita nak jaga aurat kita tak tutup dalam sembahyang. Menutupkan sembahyang. Lepas tu kita buat soal. Adakah mereka yang pakai seluar itu sembahyang tutup aurat? Sembahyang tutup aurat. Ini tengoklah. Fafihi tafsilun. Kalau dia pakai seluar atas pada pusat, okey, tutup. Tapi atas pada pusat keliling, bukan atas depan saja, belakang tak. Kalaulah dia pakai seluar bawah pada pusat. Nah, lepas tu dia tak tutup pusat. Masa dia rokok tu ni, lubang baju ni terbuka. Lubang baju tekak ni terbuka. Apabila terbuka, maka sampai tengok aurat ni. Tengok aurat pusat dia. Kadang-kadang nampak planner di belakang. Itulah membawa kepada semayang kita tak sah. Dengan sebab ini orang yang sembahyang pakai seluar mesti kena amat-amati benar. Kena cumat benar, kena bersungguh-sungguh benar dalam hal dia pakai seluar. Nah, kerana seluar dia ni dia letak kadang-kadang di atas pada, dia bawah pada pusat. Apa yang bawah pada pusat kita pergi semayang gitu. Nah, pergi semayang gitu, maka ketika kita rokok, kita sujud apa saja terbuka aurat, maka ketika itu tak sah sembahyang kita. Ini jaga baik. Nah, tu dia kata syaratnya menutupkan aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan. Dan sekalian tubuhnya, tubuh seorang. Nah, jika perempuan dan khunsa yang berdeheka tu, jika perempuan dan khunsa yang berdeheka, mana bukan hamba orang yang berdeheka. Sekalian tubuh mana? Sekalian tubuh sifat pada kata sekalian tubuh yang lain daripada mukanya, muka seorang, dan dua tapak tangannya seorang. Tu dia. Tu seorang perempuan tu. Tu aurat dia lain pada muka dan dua tapak tangan. Yang dua tapak tangan. Tu. Menutup dengan suatu yang menutup. Dengan suatu yang menutup, ikutlah daripada kain ke apa saja. Dan menegah daripada dilihat warna kulitnya, warna kulit seorang. Tu. Dan menegah. Suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat, daripada dinampak, ditengok warna kulitnya, kulit seorang. Warna ni color color kulit, cahaya kulit. Boleh juga tu. Suatu yang menutup, yang menegah, yang menahan daripada dilihat warna kulit, yakni cahaya kulitnya seorang. Tu dia. Menutup dan menegah tu, menutup dan menegah dilihat tu pada pihak atas dan kelilingnya keliling seorang, pihak atas dan keliling. Tiada pihak bawah. Apa? Tiada wajib tutup pada pihak bawah. Pada pihak bawah nyonya seorang. Tengok atas, lepas tu keliling.
Jadi apabila lah kita sembahyang, atas ni nampak aurat kita masa kita rokok ke masalah. Nah, batal sembahyang tu. Pusat kita jaga baik. Kadang-kadang perempuan dia pakai kana, pakaian kana dia tu iaitu nipis. Pakai kana nipis, pakaian semayang dia tu yang nipis, bukan yang tebal. Jadi kalau pakai nipis, nampakkan aurat apa baju dalam dia, nampakkan aurat dia ke dalam, dia tu batal. Laki semua tu juga. Pakai kain cak kerusi, tak pakai seluar kat dalam. Kain cak kerusi tu kain nipis. Apa ke dobit nipis? Dobit nipis, kain itu apabila terbasah dengan air nampak kulit. Itu dobit nipis. Apabila lah kain itu terkena air, nah air hujan ke ataupun air apa saja kena kat kain tu, maka nampak kulit. Nah, nampak kulit kitanya, maka dobitnya kain itu nipis. Kalau kain itu kena air atau bertempur dengan kulit kita, tak nampak kulit, maka itu dikatakan kain itu tebal. Atau dobit nipis. Macam tu juga kana perempuan ke apa saja saning tu. Nah, dia pakai kana mestilah dia saning mestilah dia jangan bagi nampakkan warna-warna kulit dia. Color-color, cahaya-cahaya kulit dia. Mesti tutup baik. Tu bagi perempuan. Tu dia kena amat-amat hati sikit. Nah, cara sembahyang tu menutup aurat dalam sembahyang. Menutup pada pihak atas dan keliling seorang, tiada pihak bawahnya, yakni tiada wajib tutup pada pihak bawahnya seorang. Pihak bawah dah tu kalau kita sembahyang, kemudian datang orang sebelah balik bawah. Nah, lepas tu dia lengok kepala tengok, nampak aurat. Tak apa, tak batal. Kerana dia sudah melihat sebelah bawah. Kalau sebelah atas atau keliling, itu batal. Lalu mata ke segi masa kita sembahyang, mesti kita akad kain kita ni atas pada pusat. Kalau tak nak akad, tak nak akad, iaitu kita pakai baju salah satu lagi sebelah dalam. Baju ni satu, baju luar satu. Kalau kita pakai baju satu ni, macam manakah kita pakai seluar nak sembahyang? Kemudian baju satu saja, maka kita rapatkan kancing dia kat tekak ni. Rapat kancing dia macam ni. Jangan terbuka macam ni. Kalau terbuka macam ni, masa kita rokok dia terbuka, nampak aurat. Kalau tu kita tutup semua. Kalau ada necktie, okey. Ini necktie, lidah ni. Nah, ada ni okey. Dia tutup macam ni. Gerak cekak saja. Maya Allah Akbar. Tu dia. Itu tutup semua. Nah, kalau kita tak tutup kat sini, baju kita pakai satu saja, baju dalam ni tak ada, nah, maka nampak aurat, ketika tu batal sembahyang kita. Tengok pemuda-pemuda, ramai pemuda-pemuda rajin sembahyang. Dia sembahyang dia pakai seluar jing. Pakai seluar jing lah, seluar kuat tebal tu. Nah, baju mudah-mudah gitu ya dia. Baju mudah-mudah tak masuk ke dalam, tak apa, kerana dia tak reti kan cara menutupkan aurat. Tak faham menutup aurat. Dia faham ke menutup aurat ni, dia tutup semua badan dia, okey, tak apa. Tapi apabila dia sedang-sedang sembahyang, ketika dia rokok, ketika dia sujud, nampak pelanda dia. Pelanda luar dalam. Terlapak seluar dia, seluar dalam tu. Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Kain pun sama, kalau kita pakai di bawah pada pusat, baju dalam tak ada, ataupun kating kat atas tidak tutup rapat, maka terbuka kat sini nampak aurat, maka nampak situ la bil fi'li bal bil quwwah. Bukan nampak sungguh ti, fardu takdir katanya, ada lubang luar ni kita sungguh nampak. Bukan tu mesti kita nampak. Tak. Lubang luar ni kita terkagakkan ni, walaupun tak nampak, kita tengok tu perhati-hati, tak nampak, tapi masalah bil takdir bil quwwah, Allah-Allahnya lubang luar ni kita tengok nampak. Itulah semayang lah, kita perhati baik. Dan jikalau dengan lomor lumpur sekalipun, lumpur ni seluk. Nah, jikalau menutupkan aurat itu dengan melomor lumpur,
dengan bahawasanya pakaian kita tak ada. Kita duduk kat ladang, duduk kat sawah. Waktu masuk semayang dah masuk. Tak ada. Orang pun tak ada. Itu ini pakaian kotor. Ambil seluk, ambil lumput dalam sawah tu lah. Ambil hubuh. Tok habis. Aurat kita. Kerana syarat dia jangan nampak warna kulit. Warna kulit tu syarat dia jangan nampak. Walaupun dengan lumpur, kita ambil lumpur, ambil seluk, lama, tak nampak warna kulit. Jadi nampak warna seluk. Okey, sah sembahyang. Tu jaga tutup aurat. Lalu tu perempuan. Kita tengok perempuan. Perempuan aurat dia dalam sembahyang ketat tak apa. Pakai baju adik tak apa dalam sembahyang. Baju adik ketat tak apa. Macam nampak, jangan tahan dia, jangan nampak kulit. Dia pakai ketat, okey. Baju tebal tapi ketat. Okey, itu perempuan. Tapi kalau luar sembahyang, tak boleh perempuan pakai ketat. Perempuan pakai ketat tak boleh. Kena pakai ruar-ruar sikit. Yang pakai ketat. Kalau sembahyang boleh. Masa nak sembahyang, kita pakai pakaian ketat-ketat. Okey, Allahu Akbar. Tak apa. Kerana di dalam sembahyang ni dia menegahkan daripada lihatkan warna kulit. Ingat baik dia. Warna kulit. Mana tu kalau kita lama seluk, lama lumpur ni kat tubuh badan kita, tak nampak kulit, tak nampak warna kulit. Okey, sah sembahyang. Tu sah sembahyang. Tu tiga. Tu hati-hatilah baik tu masalah tutup aurat. Kalau tutup tak pandai, nantilah sembahyang kita tak terpakai. Tak terpakai. Dan keempat, mengetahui ia seorang akan kaifiat sembahyang, akan cara-cara sembahyang. Apakah cara sembahyang? Ada qiyam, ada rukuk, ada i'tidal. Kita beritahu. Bukan kita ikut orang semata-mata. Dia tak tahu. Nampak orang rokok, kita rokok. Orang i'tidal, kita i'tidal. Kita buat dengan ikutan saja. Bukan dengan ilmu. Bukan dengan mengetahui tak. Itu tak boleh juga. Macam mana? Ni misal. Misal bagi mengetahui. Seperti bahawa diketahui akan fardu sembahyang. Yang akan rukun-rukunnya rukun sembahyang. Dan dibezakan dia akan fardu daripada sunat sembahyang tu. Boleh membezakan yang mana sunat, yang mana fardu. Kalau kita tak tahu, kita kata dalam sembahyang ini ada sunat, ada fardu. Tahu kita kata sembahyang ni fardu belaka. Tak apa. Itu boleh. Kalau kita kata dalam sembahyang sunat belaka, itu batal. Bagi orang yang baru belajar, mesti dia tahu kata dalam sembahyang ni ada sunat, ada fardu. Dalam sembahyang ni fardu saja, boleh. Dalam sembahyang ni sunat saja, batal. Itu bagi baru belajar, bagi orang awal-awal. Tapi bagi orang yang alim, orang yang mengetahui, orang atas, seperti ustaz mesti kena boleh membeza di antara yang mana wajib, yang mana sunat. Ini wajib, ini sunat. Itu pangkat tak sama lah. Bagi orang pangkat bawah, okey, dia pegang kata dalam semayang ada hak sunat, ada fardu. Tapi pangkat orang yang atas tak. Orang yang atas ni ada sunat. Orang yang atas ni ada dia kena boleh beza, boleh membezakan farak di antara wajib dan sunat, antara rukun dan sunat. Kalau dia orang atas tapi tak dapat membezakan sembahyang mana fardu mana sunat, jaga-jaga tu sembahyang dia tak terpakai tu. Karena dia orang atas, orang pangkat tinggi dah tu. Tu. Ingat baik tu. Kalau orang pangkat bawah, okey. Pangkat bawah ni pegang kata sembahyang ni ada yang sunat, ada fardu, okeylah. Walaupun tak tahu yang mana, tak apa. Tapi orang pangkat atas macam orang alim, tak boleh. Dia kena tahu. Ustaz-ustaz mesti kena tahu. Kalau tak tahu, bahayalah. Tu.
Bahkan jika ia seorang i'tikadkan sekalian itu fardu. Ni, i'tikadkan sekalian itu sekalian sembahyang. Nah, sekalian itu sekalian kaifiat sembahyang semua tu fardu. Tak apa. Bahkan tu tak apa. Tahu setengahnya. Setengah fardu sembahyang fardu dan setengah sembahyang itu sunat. Dan tiada dibezakan, padahal tiada dibezakan, yakni tiada pandai dibezakan yang mana fardu dan yang mana sunat. Bahkan dia pegang dalam hati dia, katanya dalam sembahyang ada yang sunat dan ada yang fardu. Akan tetapi padahal orang awam, padahal jatuh gugur tu, kita gugur, kita jatuh. Padahal ia seorang itu orang awam. Orang awam, orang biasa, orang ramai-ramai. Siapa dia ke orang awam? Nah, orang awam, apa orang awam? Yakni, dobit orang awam sikit. Orang awam iaitu orang yang tiada pernah dapat daripada fiqh sesuatu yang dapat ditunjukkan dengan dia kepada yang tinggal lagi. Tu orang awam, orang yang tiada pernah dapat daripada fiqh, daripada ilmu fiqh sesuatu yang dapat ditunjuk dengan dia kepada yang tinggal lagi. Itu satu orang awam. Dan kata setengah ulama dikehendaki dengan orang awam itu juga, dikehendaki dengan orang awam itu juga mereka yang tak pandai beza, mereka yang tak pandai beza akan segala fardu sembahyang. Mereka yang tak pandai tak ada berbeza, mereka yang tak pandai berbeza akan segala fardu sembahyang daripada segala sunat-sunat sembahyang, daripada segala sunat-sunat sembahyang. Dia tak dapat membeza yang mana ke fardu, yang mana ke sunat. Itu orang awam. Dan orang alim ialah orang yang dapat berbeza akan yang demikian itu, demikian fardu dan sunat. Itu orang alim. Maka bagi orang awam, dia i'tikad pegang dalam hati dia, orang baru belajar pun okey. Nah, dia i'tikad dalam hati dia, kata dalam sembahyang ada fardu, ada hak sunat. Itu okey, boleh bagi dia. Tapi kalaulah bagi orang alim, tak boleh. Bagi orang alim itu tak boleh sama sekali. Kerana dia alim, mesti kena tahu. Kerana dia mesti dia kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Kalau dia lagi pegang tak kena, maka tak terpakai sembahyang dia. Tu. Ingat baik dah tu. Dan tiada dikosakkan sunat jadi fardunya. Dan tiada dikosakkan sunat yang di fardunya. Sahlah sembahyangnya seorang. Tu dia. Sahlah sembahyang seorang. Dan tiada dikosakkan sunat yang di fardunya sembahyang. Nah, mana apa? Mana hak fardu dia tak i'tikadkan sunat, dan hak sunat dia tak i'tikadkan fardu. Tu tak kosakkan sunat ini fardu. Tu. Nah, hak yang sunat dia tak i'tikadkan fardu, dan hak fardu dia tak i'tikadkan sunat. Kalau dia bukan macam tu, ana jawab bagi jika. Bahkan jika ia i'tikadkan sekalian itu fardu, atau setengahnya fardu atau setengah sunat, dan tiada bezakan pada orang awam, dan tiada kosakkan sunat dia fardukan,
Nah, tiada niatkan sunat yang fardu. Sah yang di semayah yang di fardu, rukun yang di fardu, dia tak etikadkan kata sunat. Ha tu. Ha sahlah sembahyang nyonya semayang. Sahlah sembahyang nyonya seorang. Sahlah sembahyang nyonya seorang tu. Ha, kalau itulah, kalau kita tak pandai berbeza yang mana sunat fardu, kita kata dalam sembahyang ada sunat ada fardu. Ha, jangan kita buat beza tiba-tiba yang sunat kita kata fardu, yang fardu kita kata sunat. Ketika tu batal sembahyang, tak terpakai. Tak terpakai sembahyang itu. Ha tu. Kalimo suci ia seorang daripada hadas besar. Ha, suci seorang daripada hadas besar seperti berjunub dan berhaid. Nah, kena suci. Maka suci berjunub dengan bahawa dia mandi junub betul dan sah. Dengan merata-meratai ke tubuh badan dia. Nah, daripada tempat yang sulit-sulit, tempat yang payah-payah, tu dia meratakan semua. Dan hadas kecil. Kena suci juga ada najis-najis. Tu hadas kecil, najis-najis. Nah, tu kecil gapo sana itu mesti kena suci. Oleh ini mesti kita kena jaga tempat sembahyang, pakaian kita semua mesti kena jaga. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang nyonya seorang, kedatangan hadas di tengah sembahyang, mana sedang sembahyang, hadas kedatangan, hadas datang, tu batal sembahyang nyonya seorang. Tengah-tengah sembahyang ketuk, tengah-tengah sembahyang cicak berak atas, tengah-tengah duk semayang tu kena ni. Yalah. Batal semayang, tak terpakai semayang. Tu ingat baik tu semayang kita jaga baik. Kadang-kadang kita sembahyang kucing. Kita kena rumah kita ni banyak kucing-kucing. Nah, kita sedang semayang, kucing mari main tempat kita. Mari bertekuh dengan badan kita, bulu dia terlekat di kain kita, di pakaian kita. Maka tak sah sembahyang, batal. Atau anak kecil. Anak kecil, anak yang belum berjawi, belum bersunat. Belum berjawi, belum bersunat, anak kita sedang sembahyang. Maka anak mari bergantung-gantung kat kain tu. Ya, batal sembahyang. Kerana menanggungkan najis. Kalau dia mari bertepuh saja, itu tak apa. Mari bertepuh saja, tak ada bergantung, tak ada pegang apa itu tak apa. Kalau dia mari bergantung, itu batal sembahyang kita. Karena kita masuk dalam menanggungkan najis. Faham? Ingat baik siapa dia ada adik-adik, siapa dia ada anak-anak tu, ingat baik masa sembahyang. Kalau anak mari bergantung, mana kata kita kita menanggungkan najis. Lalu tu batal. Tu kalau anak laki-laki yang belum bersunat. Lepas tu kita tengok ke Mekah ada orang Arab dia bawa anak dia. Okey, anak dia dah berjawi bersunat. Dia dah potong dah pucung tu. 7 hari dia kerak dah dia. Dia pandai orang Arab ni. Orang kita ya kena masuk umur 11 tahun, 13 tahun kerana nak buat keluri dulu. Masuk jawi ni. Bersunat tu. Tapi orang sana tak. Orang Arab ni masuk masa 7 hari. Kerana 7 hari itulah hari disunat berkhotan atau berkitan. Masuk jawi, kitan. Tu dia. Dan keenam, suci ia seorang daripada najis. Najis mana? Yang tiada dimaafkan dia ke najis. Suci-suci pada tubuh seorang, yakni pada tubuh badannya seorang. Sebut kata tubuh badan kan masuk kaki, masuk semua lah. Bukan tubuh badan masuk sini ya. Kaki tak apa, tak semua. Ambil dah kaki sampai ke rambut tu. Semua tubuh badan kita semua ni mesti suci pada najis. Yang tiada dimaafkan dia. Suci pada tubuh seorang dan kain seorang, dan kain mana pakaian tu. Kain yang ni pakaian. Kain selalu orang Melayu ni, orang Melayu dia semayang pakai kain.
Nah, orang Melayu. Karena kain ni adat istiadat hok Melayu. Nah, pakai kain. Lalu tu ibarat kita ni pun dan kainnya. Kain seorang maksudnya pakaian. Pakaian yang dia sembahyang itu mestinya suci. Ataupun suci pada najis yang tiada dimaaf. Adapun kalau terkena najis dimaaf itu okey, tak apa. Seperti kita katanya kena ibu lampu. Ibu kecil-kecil tu. Kata setengah ulama'nya tak boleh. Tapi kata kafal, seorang ulama' kata boleh. Ibu kecil-kecil tu kita masa kita duduk semayang. Nah, masa kita sedang semayang kena kita. Tak apa walaupun dia mati sekalipun. Macam sayap-sayap katu tu di lapu-lapu tu. Ya tu ibu kecil-kecil. Kerana kafal dia pegang kata binatang yang tidak berdarah semuanya suci. Tu. Nah. Tu kafal. Kalau yang lain tu pegang najis. Ni, pegang najis tu kalau yang lain. Tapi kita ingatlah kita pakai yang kafal. Selalu kita semayang, kadang-kadang musim hujan tu ada dengan ibu tu, ibu ning. Tu kita semayang macam mana? Sayap katu penuh, sayap ibu penuh dalam masjid. Penuh dalam tempat kita semayang. Adakah boleh? Boleh kita semayang, kita pakai yang kafal. Ulama bernama kafal. Kafal kata boleh semayang. Tapi kalau yang lain tak boleh. Itu terpaksa kita harus semayang kerana penuh dengan sayap-sayap. Sayap-sayap ibu. Ibu yang datang masa hujan. Ibu lampu bagi. Katu. Nah, tu baik tu. Dan tempat sembahyang pun mesti kena suci juga. Tu. Nah, mesti suci. Tu. Tempat sembahyang. Adapun kalaulah dia duduk kat tepi, okey tak apa. Najis duduk kat tepi-tepi, kita sembahyang kat sini, najis kat situ, tak apa. Tak apa. Tapi makruh lah. Makruh sembahyang tepi najis. Tu ingat baik tu. Walaupun tak apa sah, tapi sembahyang tu makruh. Kerana tempat tu tak suci semua. Lalu tu kita sembahyang dalam ketir, dalam tempat tok sami, makruh. Kerana suci tak suci. Tak suci dia ada kotor pada makna. Walaupun tempat suci pun kotor ada semua. Dengan berhala dengan apa itu ini. Itu makruh. Dan juga tempat yang orang bermain-main. Bermain-main sukan. Kita pergi sembahyang kat situ. Macam padang bola. Kita sembahyang kat situ, makruh. Makruh. Kerana tempat tu bukan dicadangkan untuk semayang, untuk bersukarela bermain tu main ni. Jadi masa semayang kita semayang. Tu tempat tu jadi makruh semayang. Bukan tak sah semayang, tapi makruh. Apabila ada makruh, maka sembahyang kita Allah Ta'ala tak diterima. Lalu tu tempat sembahyang kita mesti bersih, ikhlas, mesti bersih semua. Nah, bersih zahir dan batin. Nah, bersih zahir, lepas tu kena suci pula. Tu kena ingat baik pak kita nak sembahyang. Kerana kita sembahyang bukan nak bagikan lepas-lepas saja, nak bagi ke Allah Ta'ala tu terima. Dan janganlah bersentuh suatu suku, suatu juzuk. Suatu suku, suatu juzuk daripada badan seorang. Dan janganlah bersentuh suatu suku, suatu juzuk daripada badan seorang dengan najis. Dengan najis. Suku daripada badan seorang itu dengan najis. Bila bersentuh tu pada geraknya, pada ketika geraknya seorang dan diamnya seorang. Pada gerak apa seperti bangun. Gerak pada geraknya seorang betul seperti bangun. Bangun seorang ataupun diam, apa diam? Seperti kiam. Kiam tu mana diam. Dia diam. Duduk diam dia panggil. Tu jangan bersentuh suatu suku daripada badan seorang tu. Bersentuh dengan najis.
dengan najis. Bila? Pada geraknya, yakni pada ketika geraknya seorang, seperti dia ketika bangun daripada qiyam, daripada tu iktidal, bangun daripada iktidal, bangun daripada sujud, jangan bersentuh dengan najis. Dan diamnya seorang, seperti ketika qiyam, jangan bersentuh dengan najis. Najis mana? Najis yang tiada dimaaf. Maka kalau kita tengok, kita lihat dalam masjid ni banyak tercicak dah. Maka tercicak ni sebut oleh kita Majmu' Salasil, Salasul Rasail tu. Dia kata tercicak ni masuk dalam najis yang dimaafkan akan dia. Tercicak. Nah, tercicak. Tercicak masuk dalam najis yang dimaaf. Najis dimaafkan. Bukan najis tak ada maaf dak tu. Masuk najis yang dimaaf. Tu sampai tercicak kita sapuh boleh tu. Nah, kalau taik katak tak boleh, kena basuh. Taik katak-katak kena basuh. Kalau taik cicak boleh kita sapuh. Jangan bertinggal ain dia. Walaupun dia najis, tapi masuk najis boleh dijaga jadi dimaafkan akan dia kerana susah hendak dijaga. Tu tanggung dalam kitab Majmu' Salasul Rasail. Dia kata macam tu. Tu dia. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya atau serta suatu daripadanya benda najis. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya benda najis yang tiada dimaafkan dia. Atau ia seorang menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti ia seorang menanggung akan tali yang terikat pada upama anjing dan lainnya lain pada anjing. Tali satu ikat anjing, tali satu kita tanggung, letak kat sini. Maka itu tak boleh juga. Seperti juga tali tambak budak, ikat budak, satu tali kita ikat kat kita. Itu tak boleh juga. Dengan sebab itu tali speaker kecil. Tali speaker kecil yang kita pasang tadi kena masuk kat sini ni. Ada tali speaker halus ni yang bertali sampai kat ibu tu. Tali tu sampai kat ibu tu. Tengok kalaulah ibu tu kotor, najis. Najis banyak kat ibu tu, tak pernah buang pun ada banyak najis kat situ. Maka speaker ni pada kaul yang asah ialah najis juga. Kita bertanggung kat sini. Ka asah. Ada pun mukabil asah, tak apa. Maka kalau kita pergi pada tempat orang bagi speaker ni, speaker kecil lah, speaker kecil. Kalau dia bagi kat kita ambil, kita tanggung atas kau mukabil asah. Mukabil asah kata tak apa. Tapi kalau tak penting sangat, tak sah lah, tak payah lah. Speaker ni tak payah lah kalau tak penting sangat lah. Kalau orang ramai tu kita ambil lah, pasuk kat sini. Mukabil asah kata tak apa. Ada pun kaya asah tak boleh. Ada pun yakni tali itu berikat di anjing. Ikat di benda najis seperti anak-anak kita takut dia bermain-main ke jauh, tempat yang jauh, kita tambak dia, ikat kat kita. Itu semayang. Macam tu pun tak boleh juga weh. Dan lain pada anjing. Lain pada anjing ni daripada perkara najis lah. Bukan mesti anjing. Daripada tiap-tiap perkara najis. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan najis pada ketika bangunnya seorang dan duduknya seorang. Berbetulan dengan ketiada bersentuh, tu tak apa. Masalah ketika bangun pada sujud, pada qiyam, najis bawah pada kita, itu tak apa. Tapi cik boleh kah? Jauh lah. Tu kerana hilang khusyuk bagi. Tu. Dan dimaafkan tempat istinja dengan upama batu. Dimaafkan tempat istinja dengan upama batu. Tu. Apa? Yakni seperti dia kecing. Kemudian dia sapuh dengan batu. Walau air ada sekalipun. Tu.
itu tak apa, dimaaf. Tempat istinja dengan umpama batu dan sedikit darah ni atas tempat istinja. Tempat istinja dengan umpama batu, dia kecing apa dia hadas besar ataupun hadas kecil, ikutlah dia tu, maka dia sapu dengan batu. Cara istinja adalah istinja dengan batu. Mana kita ambil batu 3 butir ataupun batu seputih tapi yang besar, 3 bucuk yang berkasat-kasat batu tu. Maka kita istinja dengan batu saat ni, basuh. Sudah kecing satu, kita basuh tempat dia. Maka tempat istinja iaitu lubang tu saja. Nah, tempat istinja, lubang dia ada. Kalau kecing, lubang dia ada. Adapun hasyafah ni bukan. Kalau siapa hasyafah, mulut sapu-sapu tak ada tu, nama luka. Luka parak kau. Kerti hasyafah. Kerti tak? Faham? Pala zakar tu. Kenapa pala zakar? Tak kenapa tolong ayat ya teh. Pala tu. Tempat istinja di mana ni? Lubang dia ada, lubang. Kalau lelaki perempuan pun sama. Nah, kalau lubang dia tu, situ tempat boleh sapu dengan batu. Kalau kita kecing baiklah. Kalau kecing tak baik, nanti dia turun kat janggut dia ni. Kat janggut dia, kat dagu dia ni, turun kat ni tak boleh Kalau yang ni okey ni, yang tempat ni. Yang tempat ni boleh, ada kat bawah tak boleh. Kita nak sapu dengan batu tak boleh. Kena dengan air ni. Ni tempat istinja ni, lubang ni. Nah, kalau kita kau hadas besar, tempat istinja ni tempat dia ni. Ni tempat dia. Adapun kalau melilih sampai kau ni kau pohon kau apa, tak boleh ni. Ni kena dengan air. Ni tempat dia ni. Lepas tu orang nak istinja dengan batu, ketika dia qada hajat tu mesti berhati-hati. Jangan bagi najis tu keluar dari tempat dia. Nanti tak boleh kita nak istinja. Nah, kalau kecing pun sama. Jangan yang melilih kepada kepala dia melilih. Ni, melilih ikut ni. Ya, boleh di sini kecing nak tuai kita. Ni dia. Nah, kalau hak laki. Kalau hak perempuan susah sikit dia. Susah sikit. Kalau kaca-kaca pun berat itu payah. Tu pun istinja batu ni payah dia. Kalau boleh batu tak apa, boleh buat. Dengan batu boleh tu, boleh amal bang. Masa kita naik ke bukit, naik ke mana itu ini. Nah, batu tak ada air. Kita masa nak qada hajat. Qada hajat cadang batu. Batu yang kasat-kasat 3 biji. Ambil batu ataupun sebiji yang besar 3 bucuk. Sudah istinja, sapu. Sapu satu tahu. Sapu kedua tahu. Sapu 3 tahu. Suci itu dimaaf tepat tu, tak payah kita basuh dengan air pun jumpa air, boleh kita semayang je. Ni nah tu. Tapi ingat tempat dianya, kalau melilih ke hasyafah dah tak boleh. Kalau melilih ke papan punggung itu tak boleh istinja. Ingat baik tu. Dan sedikit darah atas pada kata tempat istinja. Tak ketika kalamnya, dan dimaafkan sedikit darah. Sedikit darah dan tahik lalat. Sedikit darah ni dobit sikit darah iaitu pada uruf. Dobit sikit darah yakni pada uruf, pada keramaian orang. Jadi benda ni kalaulah kita tengok dia tu, orang kata sikit, sikit. Kira kalau kita bagi darah aku banyak kat sikit ni, sikit. Nah, lepas tu apabila dah banyak tumpuk sekalipun, sini sikit, itu sikit-sikit, dihukum sikit, tak sikum banyak. Walaupun beberapa tempat. Kalau di satu tempat tu banyak. Kalau satu tempat sikit tapi banyak tempat, sini sikit, situ sikit, ni sikit-sikit, maka hukum pun sikit, bukan banyak. Tu darah bagi sedikit darah, maka adalah dobit-dobit orang tua, iaitu sekadar kuku. Nah, sudah kuku, ambil kuku ni jadi kuku ni besar dah ni. Ni kuku ni. Kalau orang dulu dia buat takdir kat sini kata, kadang duit berlubang. Ada duit dulu Duit dulu fulus. Duit fulus dulu ya ada berlubang. Lubang kecil macam pitia, buat lapis skru. Lapis skru luas dia. Luas. Luas tu sikit tu. Tu dobit. Orang-orang dulu macam tu buat dobit, kadang ni ada kuku dengan dia ni. Bukan kuku ni besar. Nah, kadang kuku ni. Walaupun beberapa tempat sekalipun dek kan sikit, ni sikit, maka hukum sikit. Tak hukum banyak.
Sekiranya kalau kita campur semua, himpun semua tu, banyak sini sikit, campur banyak, hukum banyak dah, hukum sikit. Ada syarat hukum sikit. Kalau otak kita hukum banyak, tapi syarat hukum sikit. Nah, ada sikit darah dimaaf. Dan tahi lalat sungguh, bukan tahi baju tak basuh tu tak. Adakah kamu balas basuh baju, kamu simpan tinggal kat situ ke? Berhari-hari, sebulan tak basuh, tengok kita naik tik lalat. Tik lalat ni bukan tu, ni tik lalat sungguh. Lalat pergi hingga dah mung, malas mandi. Berak dah mung. Kan jelah tu. Lalat berak atas tubuhmu tu. Ataupun atas kain kamu duk, kain tak biasa basuh bagi duk pakai. Nah, duk pakai kain tu lama, lalat mari hingga berak je. Tu dimaaf taik tu. Biasa tengok tak lalat berak. Lambat lagi kat aku biasa tengok dah. Aku tengok lalat tengok. Setelah berak je, lalat ni berak weh. Supa dengan taik lalat tu. Tu nah. Tu dia taik lalat. Dan tanah jalan raya. Tanah jalan raya ni tanah jalan besar. Yang banyak orang lalu. Yang najis itu dimaaf juga tu. Atau pada kata tempat istijah. Mana? Takdir dan dimaafkan tanah jalan raya, jalan besar, jalan ramai-ramai orang lalu yang najis. Nah, itu dimaaf. Ngecik-ngecik dia tu. Jangan bagi kena najis lah, tak boleh. Macam kita lalu jalan raya tapi kena najis. Najis apa? Najis tahi lembu. Tak boleh. Itu tak maaf. Itu kita kena najis. Ini jalan dia tu terpecik-picik kena kaki kita, kena pakaian kita. Itu maaf. Kalau tahi lembu kena kita, itu tak maaf yang tu. Tu dia. Nah. Dan darah tumor. Darah binatang kecil. Nah, darah tumor. Dan kutu anjing. Darah kutu. Darah tumor, darah kutu anjing. Kenapa kata kutu anjing? Karena anjingnya tak mandi. Apabila tak mandi lekat kutu. Maka orang macam tu juga. Kalau tak mandi kutu banyak. Kalau tu pakai kutu anjing. Asal kutu kecil dah tu dia maaf. Nah, dan darah bisul. Darah bisul. Tapi darah bisul mana? Yang keluar dengan sendiri. Bukan kita mengeluarkan dia. Umpamanya kita jadi bisul. Kalau dia sakit bisul, kita buang darah dia. Maka darah tu najis, tidak dimaaf. Adapun yang dimaafnya, dia terpecah dengan sendiri. Jadi bisul kita tahan ni, makan ubat apa itu ini, pop, dia pecah sendiri dia. Maka berdarahlah ke pakaian kita. Itu dimaaf. Dan nanoh. Nanoh masuk dimaaf juga. Dan danur. Danur ni air yang ada tempat luka. Air tempat luka tu orang kata danur. Dan air kuman. Air kuman ni air luka. Air kuman mana? Yang ada baginya bagi air kuman ni baunya air kuman. Yang ada bau dia tu. Itu pun dimaaf. Masuk dalam kata dimaaf. Dan jika sembahyang ia seorang dengan najis yang tiada dimaafkan padanya, dengan tiada mengetahuikan dia atau dengan lupakan dia, kemudian ingat, wajib mengulangikan dia. Tadi habis tu masalah dulu. Ni. Dan jikalau sembahyang ia seorang dengan najis. Najis mana? Sifat pada kata najis. Yang tiada dimaafkan daripadanya daripada najis tadi. Tu. Yang tidak maafkan dan najis. Sembahyang dengan tiada mengetahui akan dia akan najis itu. Dia tak tahu kata najis itu kena pada pakaian dia. Atau dengan lupa. Atas pada kata dengan tidak mengetahui. Atau dengan lupa. Tu dia sembahyang tu dengan lupa. Kemudian teringat. Sedang-sedang sembahyang ingat. Kata ada najis di tubuh dia. Najis yang tidak dimaaf seperti tahi katak, tahi ayam, tahi lembu. Tu. Saya wajib mengulangi akan dia akan sembahyang. Kena sembahyang semula. Wajib mengulangi, wajib kembali mengulangi
pengaruh mulai semula. Mana wajib kita sembahyang baru, sembahyang lain pula. Wajib mengulangikan dia kan sembahyang. Itu wajib kena sembahyang semula daripada yang kita sembahyang tadi. Ni kalau ada najis tu, najis tidak dimaaf. Kalau najis dimaaf, okey. Tak kena sembahyang semula. Tu. Habis. Dan ketujuh, wallahu alam. Apa itu? Tu malam ni kita berjanji. Buat tak surat? Buat surat? Tak. Buat surat. Buat surat? Surat tak? Duk mana surat? Duk pondok. Sini dah. Buat surat so. Ambil surat sana. Tak ada buat lagi. Tak ada ayat dah. Malam Isyak ni kita tangguh ni. Kita tangguh malam Isyak semalam, malam Jumaat. Kita mulai malam Sabtu. Malam Sabtu kita mulai. Malam Jumaat kita tangguh. Malam ni kita ada baca Zangi Isyak, Zangi Jawi satu. Lepas tu kita lihat tak apa malam ni. Mana surat? Ambil surat. Mana ni? Cepat. Minit. Nah, tu masalah sembahyang lah. Jadi kesimpulan semua sembahyang tadi, kesimpulan sembahyang semua pada awal sampai akhir ni, nah, mesti apabila seorang hendak sembahyang kena jaga syarat-syarat sembahyang. Tu syarat-syarat sembahyang mesti kena jaga. Kalau tidak, sembahyang kita tak sepenuh lah. Sembahyang kita tak sah. Karena syarat ni berapa duk ayat semua dah. Syarat ni tiap-tiap perkara yang sah sewaktu dengan dia. Jadi semua ibadat dalam Islam ni ada syarat dia. Semua ada syarat. Bukan kita hendak nak sembahyang, syarat tak ada, tak boleh. Tak boleh, tu syarat penting nombor satu, syarat ni. Jangan kita bermain-main dengan syarat sembahyang. Banyak orang sembahyang tapi tak kena syarat. Kadang-kadang mereka sembahyang fardu tapi sembahyang tidak betul dengan syarat kehendak. Macam kita ditinggal di hospital. Kadang-kadang hospital ni alhamdulillah semua cuci. Tapi ada pula jarum kat tangan kita ni, bekas jarum nak masukkan air, masukkan ni, ada tinggal kat sini. Kemudian pakaian ni kita pakai tu, kalau kat Thailand ni lah, kat Malaysia tak tahu. Kalau kat sini memang basuh tu tak suci macam syarak kehendak lah, kena capur semuanya. Kat sana saya tak tahu. Dan tempat sembahyang kita tu, kadang-kadang kita orang sakit mesti kita pakai baju hospital. Kita pakai baju hospital. Apabila kita ada sembahyang, kita sembahyang dengan baju tu ya. Kadang-kadang kita tukar baju yang lain tapi tubuh kita masih tak tukar. Ni satu juga yang jadi masalah juga weh. Tu jadi kita dengar Zangi sebentar, lepas tu kita doa dah. Suta ya satu saja dalam 5 minit je, 5 minit insya-Allah, 5 minit. Lebih tidak apa itu. Baca dah. Dan kita tiap minggu insya-Allah dari malam Khamis kita ada tiap minggu sekali ya, tak banyak tu jadi puas pula. Jadi orang kat sana pun boleh dengar macam mana ke Zangi Melayu kat sini. Bukan kita buat maulid ni saja baca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Isyak kita cuti satu malam, lepas tu malam Sabtu kita hubung insya-Allah. Kita mula. Wis speaker kat ni. Buat paling kat ni tak apa, tuluh je. Kita tengok ni. Tuluh kau baca, tuluh buku. Ada ni. Apa?
وبارك عليه. Gandung 2 bulan oleh Aminah, berdagang Abdullah sampai Madinah. Sakit Abdullah pada Madinah, tinggal pada Mekah akan Aminah. Takdirkan Allah itulah tempat, apalah lagi hendak dibuat. Tidaknya lama Abdullah pun wafat, ditanam pada Madinah itulah tempat. Rusing Aminah mati suami, sebagainya rusing Aminah yang amin. Datangnya ajib Aminah yang amin, alamat akan jadi penghulu muslimin. Melihat Aminah perkara yang heran, begitulah lihat segenapnya bulan. Datang yang ajib malam dan siang, alamatnya lebih lagi akan datang. Alamatnya lebih lagi akan datang. Baca sub dia. Ingin hendak balik oleh Aminah, cita hendak tinggal negeri Madinah. Sediakan bekal pada Madinah, sampainya cukup berjalan Aminah. Berangkat Aminah hendaknya balik kepadanya Mekah, rumah Abdul Muttalib. Sekaliannya kaum sangatnya asyik, pada hari Aminah hendaknya balik. Bermaaf Aminah akan keluarga, lagi akan datang berjumpa dalam syurga. Sekaliannya kaum hadir melihat mata,
sangatnya banyak tangis duka cita. Lalu Aminah mengangkatkan jaka menuju Aminah ke negerinya Mekah, beserta dengan Nabi menujukan Mekah. Pesuruh Aminah kepadanya Allah. Berjalan Aminah malam dan siang, keluarlah padang, masuklah padang, sampai Aminah di tengahnya jalan. Berhenti Aminah kerananya malam. Inilah tempat digelar oleh orang nama Abuwah yang ada sekarang. Berhenti Aminah berjamulah makan, serta mengambil lihat berjalan. Sampainya takdir olehnya Tuhan, sakit Aminah selalu didatang. Sakit pada Abuwah itulah malam, laginya susah di tengahnya jalan. Takdirkan Allah itulah tempat, tidaknya lama Aminah pun wafat. Apalah lagi hendak dibuat, dikubur Aminah pada Abuwah. Nabi ingat akan diri yatim piatu, di tengahnya jalan matinya ibu. Serah kepada Allah Tuhan yang satu, takdirkan Allah sudahnya tentu. Adalah jalan jauhnya lagi, belahnya kurang 5 hari. Kemujuranlah pula sertanya Nabi, seorangnya hamba yang sahabsi. Pusaka daripada Abdullah meninggalan, kepadanya Nabi itulah orang, membawa akan Nabi itulah orang,
kepadanya Mekah tanahnya haram. Kepadanya Mekah tanahnya haram. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا رب زدنا علما ورزقنا فهما ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد